kita berbalik pada cerita sekarang ni, saya melihat bagaimana Suruhanjaya pencegah rasuah. Saya nampak sekarang ni bahawa ketegasan yang amat pada menteri macam nak mengamuk, seolah begitulah. Saya rasa macam seolah declare perang ni. Perang dengan para perasuah, para KKN lah. Kronisma, korupsi, nepotisme. Ini yang diperjuangkan dari dulu lagi. Nampak gayanya dia sudah pun mengorak langkah ke arah itu. Jadi dalam keadaan begini, kabarnya lah saya dapat bahawa ada orang setuju, ada orang tak setuju. Macam mana pandangan you? Dia cerita dia macam ni. Saya rasa pemimpin-pemimpin tertentu sebelum ini, sama ada dari yang berada dalam kerajaan sekarang maupun yang berada di luar kerajaan. Dan mereka juga pernah, sekarang ni saya ambil contoh yang berada di luar kerajaan. Contoh Parti Bersatu, Parti PAS, Parti lain-lain. Mereka juga pernah bersama dengan Ibrahim. Mereka juga pernah memperjuangkan dengan Anwar Ibrahim tentang isu rasuah itu dan ini. Jadi sekarang ni bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di tampuk kuasa, dia juga ada kuasa untuk meminta pihak SPRM, pihak PDRM menyiasat kembali sebab Datuk kena ingat Anwar Ibrahim ni kita suka ataupun tak suka, pimpinan tertentu suka ataupun tak suka, dia pernah buat report polis. Dia pernah buat report SPRM sebelum ini kepada terutama sekali pada Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, macam-macam Tun. Dia pernah buat report. Dan dia memang ada dokumen-dokumen tertentu yang mungkin, kalau saya silap, saya minta maaf. Mungkin dia sembunyikan ketika dia bersama dengan Tun Dr. Mahathir, bersama dengan Tun Daim. Dan kali ini, dia keluarkan. Dan dia ingatkan balik kepada pihak polis, pihak SPRM, pada tarikh sekian-sekian saya pernah membuat laporan polis. Tolong cek balik laporan polis saya. Itu maksud dia. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Jadi maksud saya di sini, kalau kita tak salah, kita perintah Malaysia, contoh Dr. Mahathir, dia perintah Malaysia ikut saluran, ikut tertib, ikut apa semua, apa masalah? Kalau Tun Daim jadi Menteri Kewangan dulu, dia pernah jadi ketua UMNO bahagian saya, bahagian Merabu. Dia ikut aturan, dia bagi tender betul, dia bagi apa masalah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekarang ni SPRM siasat. Biarkan pihak SPRM siasat. Belum tahu ada kes lagi. Ya, belum tahu. Mungkin Tun Dr. Mahathir bila selesai siasat didapati bersih sebersih-bersihnya. Mungkin. Tapi pelik jugalah. Pelik lah. Tun Daim. Bila siasat, tidak ada kes. Tun Daim bersih. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Siasat ni, report polis. Saya tempoh hari saya buat report polis tahun lalu. Itu di Kedah saya buat report. Report polis saya ni yang ke berapa ribu per 23 tahun 200. Makna kata report polis ni ada banyak. Jadi apabila ada orang buat laporan di SPRM, itu biasa. Tapi ada ketika pihak tertentu ataupun pihak berkuasa kerajaan semasa mohon disiasat. Adakah pelik di Malaysia bekas Perdana Menteri disiasat? Di penjara pun ada. Pemimpin yang saya sayang di penjara. Dan ketika itu SPRM siasat macam ni. Walaupun saya tidak berpuas hati, tetapi kita kena ikut saluran ketidakpuashatian kita itu. Jangan kita nak cakap kata ini tak adil, itu tak adil. Jadi kita biarkanlah sistem ataupun perundangan ataupun salur dia ikut ke mana. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni bila saya tengok dia jadi macam kalau Kedah panggil cempera. Dia jadi macam kalang kabut. Sebab tu saya kata malam makin panas. Panas dia. Dia yang sebenarnya saya tengok. Tak panas mana. Tetapi mereka telah buat satu benda yang jadi macam panas. Nampak macam dia orang macam takut sangat. Kenapa? Itulah. Jadi macam kalang kabut sangat. Orang panggil langkah Dubai lah, langkah. Saya buat live semalam. Saya cakap ini saya agak kecewa kerana saya dipahamkan setelah Presiden juga mengumumkan, Presiden UMNO, ada di kalangan ahli Parlimen UMNO, Barisan Nasional juga terlibat. Itu sedikit sebanyak mengecewakan. Kita masuk bab langkah Dubai sekejap lagi. Langkah Dubai. Itu pusing langkah Dubai sekejap lagi. Sabar saya. Tak, maksud saya di sini,
coretan ataupun rintitan daripada kekalang kabutkan 2-3 ton ini. Yang maha kelam kabut lah. Okey. Maha. Jadi ini salah satu juga yang telah membawa ke arah ke Dubai. Yang cerita kita. Jadi maksud saya di sini, sekarang ini kita akui. Macam Tun Dr. Mahathir. Saya sendiri dari Kedah. Saya juga pernah buat laporan ke SPRM. Oh, ada. Ada. Sewaktu tak silap saya tahun 2007 ke 2018 ke 2017 saya tak pasti di SPRM Putrajaya. Saya hantar senarai anak-anak beliau memegang ada company puluhan, ada yang ratus pun ada. Saya nak beritahu, saya minta maaf lah, ini bukan kita nak ungkit ataupun kita nak apa. Dr. Mahathir ni, bapa saya pun pernah berurusan dengan Dr. Mahathir. Sebab bapa saya daripada company ubat-ubatan, farmasi dan sebagainya, pernah hantar barangan ubat kepada klinik Maha. Oh, klinik dia ada. Maha klinik. Dia punya klinik di Alor Setar. Ada lagi. Dia doktor di sebuah klinik. Bapa dia guru di kolej. Kolej Sablah kolej saya. Betul. Bapa dia ataupun Tok Wan dia, Tok Wan Muzani apa semualah. Bukan millionaire. Betul. Bukan ada hartanah yang banyak di selatan India ke, di selatan Thailand ke, tak ada. Doktor sebuah klinik, Tok Wan dia apa? Guru. Macam mana rakyat Malaysia, pimpinan tertentu, orang ramai tak rasa pelik apabila kesemua anak dia jadi jutawan? Bukan jutawan. Billionaire dalam keadaan segera. Jadi itu yang orang nampak macam ada sedikit kepelekan. Jadi rakyat tertanya-tanya lah. Pejuang-pejuang UMNO apa semua bukan tak pernah tanya. Pernah tanya. Tapi masa tu orang panggil apa, keadaan tu tersekat untuk nak tanya lebih-lebih. Sebab Dr. Mahathir ni saya dipahamkan. Betul tak betul, saya minta maaf. Bukan zaman saya ketika itu. Dia pun jenis pendendam. Jadi kalau ada tanya lebih-lebih pasal harta ini, pasal itu dan ini. Contoh, Datuk Seri Zahid. Waktu kita muda. Dia melontarkan untuk dibebaskan budaya KKN. Dalam ucapan dasar dia sebagai ketua pemuda. Keesokan hari, penuh dekat PWTC itu, senarai-senarai itu, Datuk Seri Zahid, betul jadi lembaga pengarah itu, ini, senarai kawan-kawan Anwar Ibrahim. Itu apa? Itu tak adik-beradik dendam. Jadi apabila perwakilan ataupun pimpinan tertentu meluahkan rasa kurang puas hati apa dalam perhimpunan agung, sedikit sebanyak dia sebagai macam teguran. Tapi Presiden UMNO ketika itu menampakkan macam nak attack dia. Jadi itu gambaran dia. Jadi tak pelik. Tun Dr. Mahathir dengan Tun Daim di siasat. Sebab saya nak nyatakan di sini, saya sendiri pun pernah buat laporan. Anwar Ibrahim juga pernah buat laporan. Yang lain, saya dipahamkan pimpinan DAP, pimpinan PAS mungkin. Saya tak pasti. Dan orang-orang awam pun juga pernah buat laporan. Itu yang saya katakan sekarang ni, malam ni panas ni. Sebab berderit ni. Cuma kita tak boleh sebut nama lah. Sebab tapi macam Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim takkan salah kot saya sebut. Sebab media setiap hari duk cerita pasal dia orang. Cuma saya mengatakan, saya nak tambah sikit lagi. Boleh. Saya dipahamkan terbaru ni, Muhyiddin Yassin pun kena siasat. Bekas Perdana Menteri 2, dan juga Ismail Sabri juga disiasat. Jadi pegawai-pegawai dalam PMO juga disiasat. Tapi ini setidak-tidaknya satu gambaran yang baik. Sebab Anwar Ibrahim dia bukan nak jadi Perdana Menteri sampai mati. Dia ada satu ketika dia berhenti. Siapa yang menggantikan dia ataupun diri beliau sendiri, staf Anwar Ibrahim itu sendiri sekarang ini harus berhati-hati. Jangan buat perkara yang pernah dibuat, mungkin pernah dibuat oleh staf PMO ataupun Perdana Menteri itu sendiri di masa-masa akan datang. Sebab akan jadi macam ni. Sebab benda dah dituju. Bukan? Kata sama ni CEO Felda macam mana? CEO Mardi macam mana? Saya memberi gambaran keadaan.
mereka yang mendapat jawatan besar-besar, begitu tinggi pendapatan mereka tu. Betul, betul. Datuk sendiri tengok tadi. Betul. Ada yang juta dapat. Tapi yang duk pertahankan, duk maki hamun Perdana Menteri lah. Yang depan Sogo apa tu? Ya, beragak depan Sogo lah apa semua. Apa mereka dapat? Hanya gaji biasa 1,500. Saya masih ingat lagi ketika di Sogo tempoh hari, pimpinan tertentu yang mengarahkan orang-orang penyokong beliau, penyokong mereka untuk datang ke Sogo, tapi mereka duduk di hotel. Ini tahun ini. Itu gambarannya tahun lepas tu. Tahun ni tahun ni baru beberapa hari. Tahun lepas. Mereka ada di Sogo. Beberapa bulan yang lepas. Sebulan dua yang lepas. Betul. Pemimpinnya berada di hotel dengan aircon. Dengan airconnya, berbagai. Makan macam-macam. Penyokongnya bergerak bagai nak gerak di Sogo. Nasib baik tak kena sembur dengan gas pemberi mata. Itulah gambarannya, saudara. Kadang-kadang berjuang tak kena tempat. Betul. Kalau kita berjuang untuk rakyat, saya terus terang saya katakan, bagi saya, kehidupan rakyat, naluri kehidupan rakyat itu harus kita tangani. Betul. Sebab kita warga cinta damai, Datuk. Betul. Saya tidak redha melihat, bayangkan tadi, 1,500 saja sebulan. Macam mana malam semalam pun saya bersama dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya menyuarakan bagaimana gaji pendapatan anggota keselamatan. Kalau mereka dapat 2,000, 3,000 tek kompe, duduk di tengah kota raya. Penat Datuk. Parking saja pun dah berapa. Tol saja dah berapa di Kuala Lumpur. Sewa rumah macam mana? Sewa rumah lagi. Anak sekolah macam mana? Jaga anak kecil yang bawah 6 tahun. Di Kuala Lumpur berbeza dengan di Kedah. Saya rasa double. Jadi kalau gaji, kerana itu kebanyakan di ibu kota ni saya tengok, suami isteri bekerja. Betul. Demi nak menampung kehidupan untuk mereka. Mendapatkan pendapatan isi rumah. Yes. Kalau kurang daripada 4,000, artinya mereka berada di bawah paras kemiskinan. Yes. Itu yang saya bersimpati sangatlah, saudara, pada rakyat, pada warga kita. Dan seharusnya pimpinan memikirkan. Sebab itu saya berkali-kali saya mengatakan perlu dipikirkan tentang kehidupan rakyat. Sebenarnya mereka tak minta lebih, cuma mereka minta adalah kelegaan. Negara kaya raya lah tu. Cuma saya nak mengambil kesempatan di sinilah. Okey, sebab saya menerima beberapa panggilan telefon daripada sahabat-sahabat kita dan juga yang bekerja dengan kerajaan. Penjawat awam, guru-guru adalah mewakili rakan-rakan. Nak minta di kesempatan ini saya ada buat klip video tapi belum di live kan. Jadi nak minta kepada kerajaan hari ini, terutama sekali kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, agar dapat mempertimbangkan. Sebab saya dipahamkan akan dapat bonus RM2,000. Okey. Dalam masa yang sama juga, ramai kawan-kawan kita termasuk penjawat awam menerima saman tertonggak. Saman lama. JPJ, Polis Diraja Malaysia sebelum macam-macam sebelum tarikh sekian-sekian, makna kata mereka serentak. Saya dipahamkan serentak. Kalau saya silap, saya minta maaf, maklumat yang saya dapat begitu. Penjawat awam ni hampir saya tanya Datuk pun kata, ya saya pun terima. Saya tanya seorang lagi pun, saya terima ni 3 tahun lalu, saman speed trap dan sebagainya. Jadi mereka ini merasa agak gembira apabila Perdana Menteri mengumumkan bonus dan sebagainya. Tapi sekarang ni duit bonus tu nak kena pergi bayar saman. Jadi kita minta ditangguhkan ataupun didiskaunkan ataupun maksud saya ditangguhkan selepas, sebab bonus tersebut ataupun tarikh perlu dibayar itu dalam sekitar bulan puasa ni. Nak menghadap puasa. Jadi kita harap dapat ditangguhkan seketika ataupun bagi potongan. Itu maksud saya. Ini pandangan ataupun permintaan rakan-rakan di bawah yang mohon agar dipanjangkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebab mereka dapat berita gembira. Perdana Menteri umumkan. Tapi bila mereka terima surat saman dan sebagainya, segala menanti, makna kata ambil duit bonus yang mereka dapat ni, bayar untuk saman. Kong kali kong lah. Lebih kurang pergi balik macam tu. Pimai tangtu lah. Jadi kita minta pada kerajaan, terutama sekali
pejabat PMO, Ya. kalau dengar ini, tolong pertimbangkan. Ya, okey. Terima kasih. Ini kita tak salah. Kita memperjuangkan untuk rakyat. Yes. Sebab macam mana saya baca tadi. Yes, betul. Mereka dapat pendapatan, dapat sejuta, dapat 30. Dan ada di kalangan yang abang kata, Datuk kata tadi, yang dapat pendapatan bukan saja orang daripada kerajaan sendiri dapat macam tu. Oh, GLC. GLC. Jadi kadang-kadang kita pun nampak mesyuarat 3-4 kali ya. Betul. Gaji itu tak menasabah dengan kehadiran mereka dalam Betul. mesyuarat. Penjawat awam hari-hari pergi ke pejabat. Bukan pejabat awam saja. Yes. Yang duk berjuang ni. Duk yang berjuang. macam kita cakap tadi tu, berpandai apa semua ni. Betul. Jadi nampak macam tak balance lah. Ya, Tak ya, balance. ya.